Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan channel YouTube saya, Rusdi Reza, yang mana channel ini banyak menceritakan mengenai substance abuse, kesihatan mental dan juga HIV dan AIDS. Sorry, aku memang tak sihat sikit hari ini sebab aku memang sesama. Jadi hari ini aku ada beberapa perkongsian yang ingin aku share dengan korang. Antaranya adalah berkenaan dengan ini. Jadi thank you kepada Rose sebab hantar satu pack tu daripada Sarawak Bintulu so nak tahu macam mana aku masak, nanti kau tengok by end of this video, nanti kau tengok video ni. Dan hari ini aku nak berceritakan mengenai seorang sahabat aku juga, Cik Maulana daripada ADK Sri Aman Sarawak. Hari ni kita Sarawak ada, okay? So ADK Sri Aman, Cik Maulana telah bertandingkan aku satu perkongsian yang mana soalan itu khas untuk anda adik-adik yang kat luar tu, yang mungkin ini khusus kepada mereka-mereka yang bawah umur, yang mungkin ayah dia, abang dia, keluarga dia, ataupun siapa saja dalam lingkungan keluarga anda terlibat dengan dadah. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk tahu cerita lebih lanjut. Okey, satu hari, aku rasa minggu lepas Cik Maulana ADK ni, Cik Maulana ni memang follow aku rasa. Dia subscribers aku pernah consult dia beberapa kes, dan hari tu dia message aku satu situasi yang mana situasi ini adalah berkenaan dengan kisah adik Faiz. Nak tahu kisah dia sebenarnya adalah kisah bagaimana adik Faiz ni sebenarnya sekarang ni umur dia 14 tahun, tingkatan 2, dan sekarang ni saya aku difahamkan yang mak dia dah meninggal dunia, tak tahu bila, tapi dia dah tak ada mak, dan dia sekarang tinggal dengan nenek dan bapa dia yang merupakan seorang penagih syabu. Jadi sekarang ni dikatakan Faiz ni menjadi mangsa dera yang sangat fizikal sampai Faiz ni dah tak sanggup duduk dekat rumah lagi dah. Dia tak sanggup duduk kat rumah, dia selalu larikan diri daripada rumah dia. Jadi kes ini Cik Maulana tanya aku, apa pandangan-pandangan yang boleh ataupun yang boleh kita tolong guide orang luar, khususnya remaja di bawah umur 18 tahun, macam mana mereka nak counter masalah-masalah macam ni. Okey, so soalan pertama dia adalah apakah yang perlu Faiz lakukan, okey, ataupun sekiranya masalahnya berlaku, apa yang perlu adik-adik lakukan. Pertamanya korang kena faham dekat sini, kalau kita highlight umur tingkatan 2, 14 tahun ni adalah umur awal remaja. Bagi aku lah personally, sebab aku dulu bekas guru kan, umur form 5 pun boleh orang kata tak boleh handle, apatah lagi yang di bawah peringkat menengah rendah ataupun form 1, form 2. Jadi pada pendapat aku, okey, pertamanya adik Faiz, okey, pertamanya cuba kenal pasti ada, tolong salurkan permasalahan adik Faiz dalam kalangan kelompok orang dewasa. Siapa orang dewasa ni? Okey, sebab itu aku tanya Cik Maulana, Faiz ni ada pakcik-pakcik, makcik-makcik ke? Jadi Cik Maulana kata ada. Jadi aku menasihatkan kalau boleh Cik Maulana cuba tolong salurkan masalah ini kepada pakcik-makcik supaya diorang alert dengan masalah keluarga si Faiz. Kadang-kadang dalam permasalahan ini, dalam satu institusi keluarga, keluarga yang kecil ni yang tahu, tapi keluarga besar tak tahu. Jadi kalau masalah ini tak boleh dibendung, kita kena dapatkan bantuan daripada orang dewasa yang lain. Yang seterusnya, kalau tak boleh dapat keluarga, katakan ahli keluarga macam tak payah bising-bising lah, Faiz ni papanda dah hidup. Kita memang mendengar benda macam tu selalu berlaku dekat Malaysia ni. Dalam masyarakat Melayu kita memang, khususnya orang Melayu dia jenis macam tak apalah ni semua, biar papanda lah Faiz tu hidup. Dia dah duduk dengan nenek dia, faham tak? Ada papanda lah jadi hidup semua. Okey. So, Faiz ni, tindakan Faiz perlu ambil adalah tolong salurkan permasalahan adik-adik, khususnya Faiz, kepada guru-guru di sekolah, khususnya guru kaunseling di sekolah. Okey, kerana guru kaunseling di sekolah selalunya memang mereka ini dalam ijazah sarjana muda kaunseling memang rata-rata macam tu, mereka akan take note this kind of issue dan akan cuba salurkan kepada pihak yang sepatutnya, khususnya pihak polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat, kerana anda adalah pelajar di bawah tanggungjawab mereka. Kalau keluarga tak boleh, sekolah. Okey, tapi kalau katakan sekolah pun tak ambil tindakan juga. Jadi macam kes sekarang ni Faiz ni, katakanlah pakcik-pakcik, makcik-makcik tak nak bertanggungjawab, sekolah pun macam mengambil sambil lewa masalah ini. Encik Maulana sendiri, sesiapa orang dewasa yang rasanya berada dalam cycle itu, tolong bantu Encik Faiz ni salurkan permasalahan ini kepada pihak yang sewajarnya, seperti pihak polis, pihak berkuasa dan juga pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kerana dalam kes ini Faiz telah didera. Jadi aku pernah dengar orang soalan cakap, efisien ke Jabatan Kebajikan Masyarakat? Sepanjang pengalaman aku memang ada kes, pernah aku handle dulu kes bawah umur yang dia dipukul. Dia dipukul oleh orang dewasa asing yang hinggakan orang kata apabila dia report polis, orang itu dah berjaya ditangkap
dan Jabatan Kebajikan Masyarakat, kalau budak tu nak saman pun sebenarnya dibenarkan, boleh. Ada kes tu yang pernah aku dengar dulu dan aku pernah ada pengalaman itu. Jadi sebenarnya kepada anda adik-adik di rumah di bawah 18 tahun yang sekiranya anda macam rasa ini dah melampaui batas hidup anda, maksudnya anda tak boleh carry forward. Sebab benda ni bukan berlaku kepada masalah-masalah perahainan saja. Katakanlah anda perempuan, anda jadi bangsa seksual ataupun sumbang mahram dalam keluarga. Sampai bila anda ingin mendiamkan masalah ini jika anda tidak menanyakan permasalahan kepada pihak seterusnya? Memang ramai orang cakap macam kes kat sini yang macam saya dah beritahu mak saya, tapi masalahnya mak saya kata diam-diam sebab nanti tak ada mata pencarian. Bagi aku, this is my opinion, bagi aku, orang-orang dewasa yang seperti mak ataupun nenek dia tadi, macam nenek Faiz tadi kan, dia kata jangan sampai dia dibenci kan, nanti Faiz akan dibenci sebab apa ni, apabila kau bagi tahu nanti anak dia kena tangkap kan. Bagi aku, orang-orang seperti itu, orang dewasa seperti itu adalah toksik kerana dia mementingkan tembolok dia sendiri. Sebenarnya dalam kes bawah remaja, kena ingat, bawah umur remaja yang menjadi mangsa dekat sini, trauma yang dialami sangat-sangat lama, sangat-sangat orang kata terkesan. Sebab itu aku akan cakap, trauma adalah satu masalah dan kita tak tahu dalam subconscious mind diorang, apabila mereka dewasa nanti, mereka akan menjadi penjenayah dan repeat balik psikologi penjenayah yang pernah hidup dalam hidup mereka. Itu yang bahaya kat sini. Jadi apakah tindakan wajar yang boleh diambil? Okey, soalan kedua Cik Maulana, tindakan wajar tu kepada siapa? Bagi aku rasa tindakan wajar kita ambil, pertamanya laporan. Tolong maklumkan. Seperti mana aku maklumkan sini, kalau jabatan, sebab yang paling efisien dalam kes ini adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tetapi kalau jabatan, aku faham pandemik ni macam mana, tapi sebenarnya diorang buat kerja aku cakap awal, sebab masa kes aku itu dalam pandemik. Kalau tak boleh sekalipun, laporkan kepada pihak berkuasa, pihak polis khususnya. Sebab di bawah dia memang ada undang-undang kanak-kanak di bawah 18 tahun ni. In fact, mak bapak jentik anak pun, kalau anak tu report polis pun memang mak bapak tu kena kat Malaysia. Walaupun korang cakap sebenarnya itu tak, sebenarnya undang-undang tu ada. Korang jangan main-main kat sini. Jadi tolong berhati-hati dengan apa yang korang buat dekat anak-anak korang, sebab diorang ni sebenarnya ada perlindungan. Sampaikan aku pernah dengar kes yang aku alami itu dulu, budak tu nak jumpa mak bapak dia pun memang diasingkan. Jabatan Kebajikan Masyarakat tak benarkan sebab mereka budak ni dalam siasatan. Begitu juga dengan Faiz. Jadi perlindungan yang diberikan oleh Faiz sebenarnya akan diberikan secara orang kata total lah oleh pihak berkuasa. Jangan risau. Jadi kepada orang-orang yang membantu Faiz nanti, anda tak ada masalah sebenarnya. Anda bukan masuk campur, tapi sebenarnya anda membantu Faiz untuk mendapatkan perlindungan yang sewajarnya. Dan ketiga dekat sini, adakah Faiz wajar duduk dengan ayah dia? Okey. Kalau ikutkan logik akal aku, jawapannya tak wajar lah. Sebab kalau kau balik menjadi mangsa pukul, mangsa dera, unos, masa seksual kan, sekarang ni kita tak boleh percaya, kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi bagi aku, sebagai budak-budak di bawah 18 tahun ini, kalau boleh selamatkan mereka, tidak wajar, buat laporan secepat mungkin ataupun lindungi mereka, sebab ada banyak kaedah-kaedah lain. Sebab dalam keadaan sekarang ni, korang kena faham kenapa remaja perlu dilindungi di bawah 18 tahun, kerana secara konsep sains dia dekat sini, mereka di bawah 18 tahun ini tidak berupaya membuat kesebaran keputusan. Kadang-kadang family provoke, tak payahlah bagi tahu, diorang akan terpengaruh. Sebab tu kita kata remaja ni senang terpengaruh, sebab mereka tidak berupaya membuat keputusan. Jadi sebagai orang dewasa macam Cik Maulana, guru-guru kaunseling ataupun saudara mara yang berada dalam cycle Cik Faiz, cycle adik Faiz ni, korang kena membuat keputusan yang bijak untuk menyelamatkan masa depan Faiz. Ya, betul, korang akan marah, korang akan cakap sebab Faiz adik aku kena tangkap, sebab Faiz anak aku kena tangkap, faham? Tetapi korang terlupa sebenarnya masa depan Faiz lebih besar daripada masa depan bapak dia yang tinggal berapa minit, berapa jangka masa panjang tu dia. Aku bukan kata aku tak nak selamatkan bapak si Faiz ni, tapi selamatkan ahli keluarga dia dulu. Sebab dalam dunia penagihan, katakan apabila masalah penagihan tu berlaku, seorang penagih, setiap komponen ahli keluarga akan berubah. Siapa yang mencari pekerjaan? Dulu kalau dia bapak dia, sepatutnya bapak dia. Tapi kalau bapak dia penagihan dadah, siapa yang akan mencari kerja? Mungkin Faiz, mungkin nenek dia, dan mungkin bekas arwah mak dia. Mungkin arwah mak dia, tapi sekarang arwah mak dia tak ada. Jadi lihat bagaimana kegagalan institusi keluarga ini membuatkan Faiz lebih tertekan, dan kita kena bantu Faiz di sini. Jadi korang kena faham, inilah masalah Faiz yang boleh aku tolongkan kat sini. Jadi guys, dekat luar sana mungkin ada ramai sebenarnya luar adik-adik, mungkin khususnya adik-adik lah, sebab aku selalu highlight keluarga yang macam mak ayah, faham tak, adik-beradik. Tapi aku terlupa kadang-kadang ada satu lingkungan adik-adik yang apa yang sepatutnya saya buat ni cikgu? Apa yang patut? Sebab aku cikgu dan aku adalah bekas pengguna dadah, dan aku juga orang kata sekarang ni berada dalam
konteks membantu orang. Jadi sekarang ni aku nak membantu si siapa ni? Si Faiz ni, kita kena tolong dia dengan cara yang betul supaya orang dewasa. Dan kita kena faham sebenarnya kita membantu Faiz untuk orang kata memisahkan Faiz daripada keluarga dia bukan bererti kita membuatkan Faiz ni benci keluarga dia. Tidak. Kita menyelamatkan emosi Faiz supaya sebenarnya satu hari nanti dia sedar yang bahawa sebenarnya kita sebenarnya telah orang kata menyelamatkan Faiz daripada membenci terus family dia. Sebab kalau kita biarkan Faiz ni dibelenggu dengan masalah ni sebab selama-lamanya, dia akan berdendam dan dia akan menyalahkan ayah dia sampai bila-bila. Dan apabila JKM mengambil tempat ataupun mengambil alih permasalahan ini, aku yakin AADK sendiri akan join untuk membantu ayah Faiz kat sini. Okey? Jadi jelas kat sini macam mana kita nak bantu adik-adik kat luar ni. Jadi itu adalah permasalahan yang telah dikongsikan Encik Maulana. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton channel saya. Terima kasih juga Encik Maulana kerana berkongsikan permasalahan ini untuk kita berkongsi dalam channel aku minggu ini. Dan terima kasih juga kepada subscriber saya yang tak putus-putus mendoakan saya, teks aku. Aku ada banyak cerita sebenarnya. Nanti minggu depan ada cerita mengenai sahabat kita di Eropah, macam mana dia survive dekat sana. Dan aku juga ucapkan terima kasih kepada Ros. Ros banyak tolong, Ros sampai hadiahkan aku paste. Hari ni aku buat, nanti korang tengok macam mana aku buat video, macam mana aku buat laksa Sarawak. Sebab aku bukan orang Sarawak, kami bukan orang Sarawak tau. So kami tapi aku suka makanan-makanan yang telah makanan-makanan Malaysia khususnya. Aku appreciate benda ni. There is no such thing macam aku, sebab macam aku adalah aku orang Negeri Sembilan. So aku dibesarkan di satu Malaysia. Aku pernah pergi ke Malaysia dan aku appreciate makanan-makanan. Dan sebenarnya bila pandemik macam ni, bila salah seorang macam subscribers, penyokong aku, followers aku bagi hadiah macam ni, aku sebenarnya macam terubat rindu aku. Memang ikutkan aku nak pergi Sabah Sarawak bila dah settle benda ni semua. Tapi itulah disebabkan macam rezeki Allah tu Maha mendengar kan, mendengar apa yang aku nak terlintas ni. Jadi aku seronok, aku pun masaklah, aku jamu kepada kawan aku. Okey, sekian saja untuk minggu ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ni aku akan buat hari ni aku masak. Jadi aku akan masak laksa Sarawak. Aku ni bukan anak Sarawak, tapi aku ni seorang yang suka makan. Jadi aku akan menggunakan Haji Manan paste laksa Sarawak. So nak tahu macam mana kita buat, macam mana aku buat versi orang Semenanjung buat, jom layan talk. Untuk laksa Sarawak ni kau kena ada dua stok. Satu stok udang, kau kena kupas udang, dan kau ada stok ayam. So kepala udang jangan buang sebab kau akan rebus untuk akan dapat stok dia. So stok dia penting untuk base laksa Sarawak. So mula aku rendahkan dulu stok ayam ni. Kemudian aku pun buat satu lagi periuk aku untuk kepala udang tadi tu, yang aku dah buka tadi tu. Aku pun rendahkan dia. Sampai tunggu tu aku pun potonglah tahu kering, fishball untuk orang kata rencah dan tu. Kau tak bosan pula laksa Sarawak aku ni kan, orang komplain pula. So dah masak ni macam ni. So kau kena asingkan, kau keluarkan ayam ni, kejap lagi kau nak pakai isi dia. Lepas tu sembari tunggu tu kau ketuk sikit serai dengan lengkuas. Ni tadi ketuk tadi habis jatuh kamera aku. So sekarang ni aku dah masukkan paste, aku dah masuk serai, aku dah masukkan lengkuas. Aku lupa ambil footage tu. Lepas tu dah dari macam ni, pekat-pekat macam ni. Okey, lepas tu kau masukkan stok udang dalam tu. Air tak banyak sangat, ni pekat ni. Lepas tu aku masukkan santan. Ada orang kata masuk susu sejat, aku masukkan santan. So bila santan kau masak sampai betul-betul santan tu masak lah. Jadi kau rasa, and then kau masukkanlah fishball kau dengan tahu kering kau. Sampai-sampai kau boleh koyak-koyakkan kau punya ayam tadi. Now sekarang aku nak buat sambal. Sebab Sarawak ni ada sambal dia. So sambal dia aku pakai halia, bawang putih, bawang besar dan cili. Aku blend kau blend kasar lah sebenarnya. And then aku pun blend, aku masakkan dia. Kena masak sambal ni. So masak sambal tu kau campaklah bantu semua. Lepas tu letak cili bawang sikit. And then yang penting letak belacan. Letak belacan. So kau masak sampai dia pekat, sampai dia hitam. Kau tabur gula sikit, kau tabur garam sikit. And dia dah masak hitam macam ni, dah macam pekat-pekat, dah sah sambal masak tu. Siap lah. So sekarang ni aku nak buat telur gulung. So telur gulung ni macam syarat wajib laksa Sarawak rupanya. So kau kena baca telur dah biasa, kau nipis-nipiskan dia. Lepas tu kau potong. Dah Tara, siap dah aku punya laksa Sarawak yang enak lagi hebat daripada anak Semenanjung. Enjoy.